Assalamualaikum dan selamat petang semua. So, macam biasalah, aku akan terangkan lagi mengenai Chris pada hari ni. Jadi, okay, kalau korang tengok tajuk Inai, tajuk sekarang ni mengenai kedudukan piston. Kita nak tahu mana satu kedudukan atas dan mana satu kedudukan bawah. So kalau untuk piston racing, so macam ni aku bagi contoh lah. Dah tak nampak. Sabar, aku pilihkan piston untuk orang. Yang risau aku ada banyak piston. Saya piston rosak lah. Okey. Piston ni bersaizkan 61 ke berapa? Tapi sama je. Step dia masih sama saja, nak beritahu. Piston ni saya berapa? Dia tak ada kena-mengena. Piston saiz ni dia punya cara lain lah, tak ada. Sekejap Okey. Oh, tak sampai. 59 point berapa je. 59 ke siapa 60 ni. Okey, tu tak penting. Yang kita nak cerita sekarang ni kedudukan ataupun kita nak tahu mana satu atas dan mana satu bawah. Okey, yang majority, yang mana baru belajar motor ataupun baru nak mengkaji, baru nak mengenal piston dan baru nak buka motor lah, diorang akan menghalakan anak panah ni ke atas. So macam aku dulu sama juga. Aku hanya berpandukan anak panah ni, so anak panah mungkin ke atas. Dan yang keduanya, aku akan tengok pada saiz pocket valve. So bila pocket valve besar, bermakna valve belah atas lah. Bila pocket valve besar, untuk atas. Anak mana kena tunjuk atas. Tapi okay, tapi ada tetapi di sini. Kalau korang perasan ataupun kalau korang ada tengok, aku ada buat anak panah ni. Anak panah ni aku akan menghala ke bawah. Tapi aku pocket valve, sebab aku pocket valve dah bukui macam motor ni. So atas bawah sama saja. Macam ni aku kuik pocket valve dia. Kuik sendiri. So macam ni. Kalau aku bila aku dah buat pocket valve sini, macam ni contoh aku buat pocket valve kat kedai. Kedai lawa sikit lah. Kalau aku malak kedai, aku pakai tangan je kuik situ lah. Kalau kedai nampak kemas. Tapi sebab kedai buat macam ni lah, bersono penuh. Padahal valve tak sampai besar ni pun. Kita pakai paling tidak pun 28. 28 lah, 28, 24 valve head racing kan. So tak ada besar macam ni lah. Sebenarnya kita nak buat pocket valve bukan nak besar, tapi kita nak dalam, kedalaman pocket valve. Sebab kita pakai cam racing. Cam racing ni tinggi dia punya lift. So kita tak nak valve tu kena dengan piston. Sebab member aku, dia dah beberapa kali valve dia bengkok sebabkan pocket valve tak dalam. Dan motor dia buat jet root. Tapi pocket valve cam dia pakai Arata 9 pun kena juga. Aku pelik. So macam tadi, okay, ada yang aku ada baca komen, dia tegur aku, anak panah tembak atas, bukannya tembak bawah. Okay, memang betul. Kebanyakan dan termasuklah aku dulu pun buat macam itu juga. Anak panah aku akan menghala ke atas. Tapi hakikatnya yang sebetul-betulnya, anak panah ni menghala ke bawah. Anak panah ni tunjuk bawah lah.
Kalau untuk lebih tepat lagi, kita cari pistonnya ada, dia punya, okey, yang ada pin, okey, yang sini. So kalau kita, okey, bukan hujan. So kalau nak sebetul-betulnya, kita kena ukur. Ukur sini, ukur daripada masuk pin tengah ni sampai ke center. Lecehnya sini. Pastikan dia lurus dah. Ya, kita ambil ukuran dulu. Okey. So macam ni aku bila tadi kita dah ukur. Maaf kalau salah sangkut. Okey. Sekarang ni 34. Nampak Ni 3 1 2 3 4. Ambil baca kat kosong ni, buat kat atas tu 34. So kita pusingkan kedudukan dia balik. Pusing. Kita ukur sekali lagi. Okey, macam ni sebenarnya dah kurang. Dia tak sampai 34. Mungkin dia akan ke 30 mungkin. Susah ni. Okey. Dia akan turun, nampak? Dia pergi ke 33. So 33. Jadi sekarang kita dah dapat jumlah dia bawa 33 dan 34. So apa yang 33, apa 34 ni? Okey. Kalau mengikut tepatnya, jumlah yang banyak ialah di bahagian exhaust. Jumlah yang sikit di bahagian intake lah. Untuk apa, sebab apa aku tak pasti, aku tak tahu. Sebab kita pun hanya bergantung kepada teori. Okey, sini ada pin ni kan, dan kita boleh nampak anak panah dia. Maaf kalau ada sangkut-sangkut. Okey, ni anak panah, ni ada pin. So macam aku cakap tadi, jumlah yang banyak ialah bahagian exhaust. So kita ambil ukuran, sukat tengok. Okay, anggaran yang 38. Satu lagi dari sini. Nampak? Dia turun, dia pergi ke 36 lebih, 36.85 situ lah. Kita masuk balik sini. Kita ukur balik 38. Nampak So macam kau tengok, aku ukur belah sini banyak, belah sini sikit, betul tak? So bila kita pusing, sebab mana yang belah sini ni bawah, yang banyak ni bawah, yang kurang ni atas. So betul tak anak panah dia mengalir ke bawah? Sebab kalau sebab apa aku tak pasti, sebab itu memang teori. Kalau korang belajar dekat kita punya sifu sama Dhaka pun, dia bagi tahu macam tu Tapi kalau apa yang aku belajar kau ikut teori, itulah dia. Sebab aku pun masa motor piston daripada kilang pun aku tak pernah ukur, sebab keris semua dah buka. So kalau macam ni, kita tengok tadi piston racing, sekarang ni piston standard. Piston standard.
So piston standard ni kalau daripada kilang, biasanya kita akan nampak macam ni lah. Permukaan dia kosong, ada tulis EX, dan ada pocket valve kecil je. Pocket valve kecil. So okay, kalau korang tengok memang tak logik, betul tak? Sebab yelah, padahal valve exhaust kecil. Valve exhaust kecil je. Valve exhaust kecil, valve intake besar. Walaupun head standard. Ni head standard original, tak ada potting, tak ada apa, tak ada korek apa semua. So valve intake yang besar ni dan valve exhaust yang kecil ni. So korang boleh tengok saiz yang berbeza. Yalah jadi okay, sebab apa pula bahagian exhaust ataupun pocket valve panggil kan, pocket valve exhaust ada dan pocket valve intake tak ada. Sedangkan pocket valve valve intake lebih besar kan. Okay, sebenarnya macam ni. Intake kalau kita mengikut cam, lift cam bahagian exhaust lebih tinggi sedikit daripada lift cam bahagian intake lah. Senang kita, bila valve tu buka sebenarnya, kalau kita ukur valve bahagian exhaust, valve bahagian exhaust dengan bahagian intake, bila ketika buka, valve exhaust lebih tinggi sedikit daripada valve intake lah. Kalau korang tak percaya, korang boleh beli cam. Kalau korang nak lebih nampak lagi, cam Arata lah. Sebab kalau cam IKK biasa, Tokai, biasa Tokai, aku nak ukur Tokai. Kalau macam IKK mungkin ada perubahan sikit, ada nampak lah. Kalau Tokai atas bawah sama saja. Sebab tu Tokai sekarang Tokai aku anti lah, tak berani nak pakai. Dulu dah beli sekali serik, tak boleh accept motor. Lift cam lagi rendah daripada standard. So macam ni. Okay, jadi sebab tu lah kita sambung balik sebab tu lah pocket valve ataupun piston kita pasang macam ni. Jadi tak nak panah. So untuk pendekkan cerita, dia punya pocket valve, kalau korang beli ataupun block standard, korang pergi hantar lay sendiri, hantar kedai lay tu korang nak pasang sendiri. Jadi kalau korang tengok piston tu standard macam ni tak ada anak panah, hanya ada perkataan EX dan pocket valve kecil. So pocket valve tu akan menghala ke bawah. Dia untuk exhaust lah. Dan intake tak ada pocket valve. Ataupun sebenarnya kita boleh nampak lah tulisan X tu. X tu maksudnya exit lah. Laluan keluar untuk exhaust. Exhaust, exit, exhaust. Pembetulan. EX tu exhaust. Jadi pocket valve kecil tu untuk exhaust. So kalau senang kita macam ni lah. Kalau untuk piston standard macam ni, okay, ni piston standard. Kalau LC ke yang 4 valve tak kita lagi. So untuk yang 2 valve standard, piston standard yang mana tak pakai. Okay, kalau anda kata korang pakai cam racing automatic, korang kena buat pocket valve. Tak boleh pakai pocket valve sini. Confirm sangkut punya valve, confirm bengkok. So kalau korang nak masuk cam racing, first kali korang kena check lah pocket valve tu sama ada betul-betul dalam ataupun tidak. Kalau block standard, memang betul kita boleh masukkan cam tanpa cabut head. Boleh, aku boleh buat. Tapi kita tak tahu berapa kedalaman pocket valve yang ada dekat piston. Jadi kita kena buka dulu. Kalau pocket valve macam ni kecil ciput dia, memang kena buka lah. Kena kuik. Kena buat pocket valve dia. Kalau tidak, pasang lagi makan modal. Elok-elok kau nak save budget, kau hanya nak upah pasang cam saja. Lepas dah masuk cam, nak start valve bengkok. Sebab dia dah kena dengan piston. Elok-elok kau nak save budget kan. Alang-alang kau labung lebih sikit, kau bayar lah kau punya pomen tu lebih sikit je kan, nak buat pocket valve biar dia buka sekali piston apa semua.
Dia korek sikit, lepas tu cuci-cuci pasang balik. Itu bawah 100 dah boleh buat lah. Kalau masuk camp, camp mungkin untuk kedai ada 100 lebih, ada yang 100 kan, ada yang puluh-puluh. Kalau kedai spare part puluh-puluh lah. Kalau kedai biasa, korang jangan samakan harga spare part dengan harga kedai biasa dengan harga supplier. Tiga harga berbeza tu korang jangan mempertikaikan. Termasuk 4 harga pomen. So 4 harga tu korang jangan pertikaikan. Korang beli barang dalam setahun sekali, harga nak harga supplier, mana dapatnya? Memang takkan dapat. Kalau harga pomen, hari-hari ke tunjuk muka boleh dapat harga pomen. Tapi setakat hari-hari ke tunjuk muka nak beli sebiji skru, hari-hari beli 1 skru penuh dalam almari rumah. Untuk kau beli skru hari-hari nak tunjuk muka kau pomen, tak boleh ke? So kau anak kata mahal sikit, tak apa, laburkan janji untuk korang puas hati. Kadang-kadang korang terlalu nak save budget, bila dah buat tak ngam, salahkan orang yang buat. Sebenarnya kau yang salah pilih orang untuk buat motor kau. Kau nak motor performance tapi kau hantar bengkel biasa, bengkel kampung ataupun bengkel yang baik polis saja. Tapi kau nak upgrade, so benda tu tak sama. Lain-lain ke jenis kau nak upgrade, kau hantar jenis. Kebanyakan yang mana buat performance ni bengkel-bengkel dekat rumah. Macam aku bengkel kat rumah, aku buat standard ada, modi pun modi aku tak pandai sangat lah. Jadi aku boleh buat. Nak kata laju, aku tak janjikan laju, tapi insyaAllah dia ada perubahan daripada standard. Ada rasa respon, ada rasa pick up dan sebagainya lah. Jadi kalau untuk panjang ni, membebel aku. So macam cakap tadi, kalau macam bila korang beli block racing lah, block racing pun ada datang dia siap pocket valve, tapi kedalaman dia tu tak meyakinkan kadang-kadang. Tapi macam aku cakap, kalau korang tengok video-video sebelum ni, aku ada suggest satu blok brand DT1. DT1 tu dia okey, pocket valve dia dalam. So kau tak payah nak pening-pening buat pocket valve, kau terus pasang je. So itu je kot untuk Inai. Kalau korang tak faham, korang komen kat bawah saja, aku cuba reply. Sebab yang mana tanya nak WhatsApp tu, sorry, aku bukan tak nak reply, bukan tak nak layan. Aku kadang WhatsApp ni aku akan utamakan yang mana nak berurusan menjaga je. Yang mana hantar motor ataupun ni tanya-tanya kan bercampur-campur, aku pening lah. Ramai orang tanya kan, dekat IG tanya, Facebook tanya, WhatsApp tanya, YouTube tanya. Kalau korang komen kat bawah, sama je aku akan reply je. Kalau aku tak reply, mana aku tak boleh nak jawab tu, boleh cari orang lain. Sebab kadang-kadang kita reply dekat social media ni leceh sebenarnya. Kita dah terang apa yang kita tahu, tapi dia tak faham apa yang kita nak terangkan. So tak boleh. Kalau korang betul-betul korang nak tahu, nak belajar, korang hantar motor kau, aku wajar. Tapi awal-awal aku cakap, aku tetap akan ambil cas upah pemasangan. Sebab orang nak belajar ni, kau nak pergi sekolah pun kau bayar yuran kan. Aku tak minta yuran. Aku sebab kita bisnes, business is business. Jadi kalau nak belajar boleh, kau hantar biji enjin kau nak buat apa-apa ni, barang kau beli, tak kisah. Aku kisah sebab barang itu kau boleh pasal. Anda kata ada rosak barang tu semua, itu kau tanggung sendiri. Sebab aku belajar dulu pun aku dah rugi juga lah. Dah rugi beribu. Lepas tu aku start nak belajar sendiri. Aku belajar sendiri, tak berguru. Korang, alhamdulillah, aku ada ilmu sikit aku share dekat sini, okay? So apa-apa korang just komen dekat bawah. Tolong jangan WhatsApp sangat, sebab kita kadang-kadang terganggu lah juga kan. Kita nak buat kerja, tiba WhatsApp ingatkan customer nak ni, tapi lupa nak bertanya saja. Kalau korang nak tanya, sama ada dekat IG ataupun dekat YouTube, korang komen kat bawah, okay? So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Kalau korang rasa video ni berguna, berilmu, korang kongsi sikit. Kongsi banyak tak apalah, biar diorang semua tahu, okay? So okay, bye bye.